Kebiasaannya ialah kalau kita nak campur tangan dalam mengurangkan kemiskinan, selalunya kita tumpu kepada beri bantuan. Ada bantuan, kebanyakannya ialah bantuan tunai. Sementara itu boleh membantu, tapi kita juga kena pastikan selain daripada bantuan-bantuan yang sedia ada ini, kita membina satu ekosistem penjanaan pendapatan. Because what you want to do is to put them into an ecosystem that they can graduate out of poverty. Kalau tidak, you continue to give, and kalau kita tidak berhati-hati, dia akan mula menjadi pergantungan. That's the thinking behind IPR. Jadi kita melihat beberapa masalah pokok dalam membasmi kemiskinan. Pertama, risiko perniagaan dalam setiap aktiviti menjana pendapatan tu is real. Kalau kita hanya bagi dia nak ambil 20,000, ambil gerai dan pergi berniaga. Sementara dia ada gerai, dia ada modal, tapi untuk berniaga tu tak mudah. Because you require multiple skill sets. Perlukan soal pemasaran, produk, soal pengurusan kewangan. Sebab itu, kalau tidak disediakan satu ekosistem where they can support each other and it is done at a scale, maka dia tak berlaku. Jadi sebab itu kita mengambil pendirian, selain daripada mewujudkan ekosistem itu, ia juga perlulah menyelesaikan beberapa masalah-masalah struktur dalam ekonomi negara. That's why we chose 3 templates. Kalau usahawan tani, ialah kerana kita tahu untuk orang bertani, dia perlukan tanah. You cannot do modern farming without a scale. And at the very least, you require 10 acres. And this is where the trapping in our economy is. Kerana syarikat besar dengan modal yang besar, 10 acres of land is too small for them. You can't plant kelapa sawit for 10 acres. Dia tak economical. Tapi orang yang berminat, yang boleh keluar daripada kemiskinan dengan RM2,500 pendapatan bulanan ini, dia hanya perlukan setengah hektar saja. Tapi dia miskin, mana dia nak dapat setengah hektar? Dan kalau kerajaan nak menguruskan sikit-sikit ini, is so humongous. So what we do ialah daripada kita cuba dapatkan tanah swasta dan sebagainya, we collect the lands dalam kerajaan dahulu. And that process is ongoing. Kita pastikan the whole value chain itu diselesaikan. Latihan, penanaman, infrastructure, the training, the business model, all the way to off-taker. Setakat ini kita dah ada 1,000 ekar dan dia telah mendapat manfaat kepada 4,000 lebih keluarga. And at the very least, yang bagi saya yang paling penting, the business model is proven. It does generate at least RM2,500 per month from just tanam cili. Because once you reach a certain scale and it is managed efficiently, then it will work. It's the same concept with vending machine. Kerana sebelum ini kerajaan kalau dia nak bagi peluang pendapatan, dulu-dulu dia kena buat kedai. Each one will cost beratus ribu, berpuluh ribu. And now when urbanization is at the current stage, kita nak cari tempat untuk buat gerai pun payah. Kalau you bagi dia modal saja tapi dia tak ada tempat untuk berniaga pun payah. So the best way is to find how you can access the most strategic location with just a small cost, you open up the whole market. Rekod setakat ini, because we monitor on daily basis, rekodnya ialah it can reach up to RM4,000 a month, on average RM4,000. Ada penerima yang daripada B40, dia terus jadi T20. Sebab pendapatan bulanan dia 18,000, 16,000. So I've noticed how nowadays middle class diversify their investment, not just on property. They also put money into income generating machines like this. Because it does generate sustainable income month after month.